سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anda semua sekali lagi bersama kita di VTZ. Episod kali ini ditaja oleh tidak lain dan tidak bukan Hartanah Bros, mana mereka mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam mengendalikan hartanah dan sebagainya, dan is the one spot ataupun one stop solution untuk kita dapatkan kita punya any information about nak jual beli rumah dan sebagainya, kita boleh hubungi mereka. Alhamdulillah. InsyaAllah, amin. Tadi baca macam itu, kita fikir balik, aduh, macam sayu juga. Betul. Ini dah hujung-hujung Ramadan, daripada awal Ramadan sampailah pada penghujung ni, kita setiap kali lepas salat tarawih, pas every berapa rakaat tu kita akan dengar Subuhun Qudusun Rabbuna Rabbul Malaikati wan Ruh. Tak tahu bila agaknya kita akan dengar ni benda lagi, sebab Ramadan akan datang tahun depan, kita tak tahu kita ada ke tak kat dunia ni. Mudah-mudahan ada lah ajal, insyaAllah. Semoga dipanjangkan usia kita. You tahu tak, satunya pasal akhir-akhir Ramadan ni, it always give me a feel of kalau I tak ada chance lagi saya jumpa Ramadan ke depan. Macam because setahun kan. Dan kita rasa macam benda ni nak tinggalkan kita. Benda kebaikan nak jauh. Not say tinggalkan, dia macam menjauh dari kita. So macam kita pula macam nak terkejar-kejar kan. Bila benda tu dah berjauh, baru kita nak kejar kan. Benda tu dah jauh, baru nak kejar. Tak tahu bila dapat rasa nikmat ibadah selama sebulan tu macam Ramadan ni kan. Yes, correct. Dia apa tahu, dia macam kemarin tu kita sangatlah happy dikarenakan dapat kembali kepada normal lah. Yes. Kita baru je happy dikarenakan dapat tarawih balik. Dan kita nak extend, kita nak perpanjangkan normal tu kan. Betul takdirnya tak? Adalah kita happy. Orang Melayu sebut pejam celik. Open close. Tiba-tiba dah nak habis. And then it hits you that macam mana kalau tahun depan takdir Tuhan seram lah. Tak diberikan kesempatan. InsyaAllah lah, kita mohon pada Allah supaya diberikan kesempatan bertahun-tahun untuk merasakan Ramadan sekali lagi, insyaAllah. Dan rasanya Ramadan kali ini, rasanya lah ramai di antara kita yang puas beribadah. Sebab satunya kita baru buka, dan bila baru buka, masjid-masjid pun sekarang dah ramai yang boleh hadir solat. Walaupun ada booking, walaupun kena merebut jugalah, ada masjid-masjid yang cepat habis, ada masjid-masjid yang masih lagi banyak ni. Tapi rasanya kebanyakan, most of kita yang betul-betul memang nak mengejar Ramadan, kali ini Allah berikan peluang banyak sekali. I selalu macam dalam ceramah-ceramah, dalam talk-talk kita selalu macam kacau lah. Ini observation lah. Kita selalu cakap tahun-tahun Ramadan ni awal-awal tu orang semangat, tengah-tengah ni orang makin kurang. Tapi tahun ni biasa sikit lah. Tadi pergi tarawih ni masjid penuh macam nak ada. Yes, dia punya energy is really right lah. This year is very Dia punya pukulan COVID 2 tahun tu memang buat orang sedar lah. Betul. Baru nak cakap benda tu. Dan bukan orang saja, bahkan kita pun. Bila kita sekarang macam lebih bersemangat, sebab dulu kita memang tahu okey lah tahun depan Ramadan akan ada. Sekarang dah banyak kesedaran yang Ramadan kali ini tak tahu macam mana akan datang, ada varian baru ke, ada macam-macam penyakit baru ke apa. But apa pun kita syukurlah dengan apa yang kita ada, dan itulah nikmatnya kita sekarang berada di penghujung Ramadan, dan rasanya kita masih ada masa lagi untuk sambungkan perjuangan Ramadan ni. Bukan saja pada bulan Ramadan, tapi bahkan pada bulan-bulan yang seterusnya. Ini yang a bit kata orang ni layman term a bit berat lah kan. Kita nak continue kan kita punya habits kita punya solat malam, suasana kita, dia. Suasana dia. So it's about the environment lah. Baik, sorry abang, you punya baju sacok lah abang. Masya-Allah. Relax. Ini ditaja oleh je. Ni I jual dulu dekat bazar. So I think some of them ada lah baju ni kan. InsyaAllah tahun depan ada lagi. Buat lagi BTZ punya. I teringat pasal hujung-hujung ni kan, Nabi SAW cerita kat kita, Nabi cakap innamal a'malu bil khawatim. Nabi cerita kat kita, amalan seseorang itu he's going to be judged based on what he did last. And banyaklah hadis yang macam gitu kan. Kadang-kadang kita mula ni dengan keadaan semangat, tapi ujungnya tu tak berapa semangat. Tapi kata Nabi, you are going to be judged based on what you did last.
Dia memberikan gambaran kepada kita bahawasanya how you begin does not matter. Ada orang yang maybe there's a possibility yang dia ni tak berapa nak on sangat lah Ramadan, kemungkinan Sebab kerja, kerja ataupun memang dia rasa letih ke, tak semangat ke dan sebagainya. But nasihat kepada diri dan kepada semua adalah, you know what, it's not over until it's over. Malah the bukti kita ni semangat benar-benar dalam Ramadan adalah kat ujung-ujung tu. Betul. Sometimes how kita boleh imagine kalau zaman sahabat punya time, how dorang punya feeling I rasa confirm dorang nangis bila Ramadan like leaving them then you know macam Nabi like over there dorang pakai dia as reference and all that, so they know how meaningful is Ramadan is. Dorang tahu berapa nilainya Ramadan tu, and bila dia versus kita lah kat sini kan, kita rasa macam benda tu okay, setengah-setengah orang mungkin pergi tak apalah tahun depan ada lagi. Tak apalah tahun depan ada lagi, that kind of thing. Tapi bila khusyuk tak kita bila kita rasa macam tahun depan dapat tak aku rasa lagi. You know, especially this kind of line, this kind of sentence selalu datang daripada orang-orang tua kita. Yang dorang keep mentioning macam dorang dah rasa sakit, dorang dah rasa mungkin dah start pergi check up, dah pergi operation dan sebagainya. Dorang mention benda-benda macam ni. Then that's where kita nak kena realise that how effective and how importantnya Ramadan to all of us as mankind lah. Walaupun yang biasa mengungkapkan kata-kata ini adalah orang yang tua, yang kita tak perasan adalah orang muda pun boleh meninggal cepat juga. Betul, kan? exactly. Yes, banyak saya kisah-kisah like meninggal mengejut, very sudden. You ada family members yang meninggal Ramadan? Yes, of course. Ada, I mean talking about Ramadan plus the COVID pun sama. I think during COVID tu paling banyak lah I pergi kubur. Unexpected. Death, my friend passed away. I mean arwah Hafiz, arwah Syarif, meninggal waktu benda-benda yang mengejut sih. Tak expect punya tau, tak sakit, tak apa and all that, suddenly you dengar your best friend meninggal. It's like I pergi kubur that year banyak lah, plus ada family members lah, makcik, saudara-saudara dan sebagainya. Dan perasaan bila kita pergi kubur tu, kita macam mungkin kita next kot. Selalu kita terasa gitu sebab waktu COVID tu kan. Macam kadang ni kalau macam you tengok tanah-tanah kosong tu, you macam tanya kan diri you macam God, is that mine? Is that yours? Is that padahal sebelum ni pun kita memang pergi kubur juga. Tapi kesedaran dia tu sebab waktu COVID tu memang betul-betul Allah hit lah kita orang dari sudut whether kita boleh sambung hidup kita macam biasa ke. Dan tak ada orang tahu bila akan habis COVID ni. Siapa yang akan sangka COVID ni akan berlarutan selama 2 tahun. Cuma apa pun alhamdulillah, apa yang kita lalui sekarang ni satu nikmat lah kan. Kita dapat rasa kembali dan hopefully lah insyaAllah benda ni berterusan. Dan semangat kita macam Ramadan ni juga, kita dalam 10 malam yang terakhir ni kita berterusan sampai bila-bila lah insyaAllah. I think satu benda pun yang kita rasa boleh kita use as a form of continuity is I'm sure time Ramadan ni kemungkinan tak banyak yang dapat khatam. Mungkin diorang nak khatam dari Ramadan, diorang pay goal tapi diorang tak dapat. Okay, so this is the time where you use after Ramadan but you continue. So you continue, indirectly that habit continue tu. That habit macam you tengah dalam Ramadan. So I think that's like a beautiful thing to actually situation to actually cakap kat diri kita that we keep improving secara tak langsung. Just because of what Quran is. Ada riwayat-riwayat yang para tabi'in awal, diorang sehingga cakap kita di kalangan tabi'in kadang-kadang kita ni mengenai Ramadan, kita prepare months before Ramadan untuk Ramadan. Bila Ramadan dah habis, kita spend time minta Tuhan terima Ramadan kita. Correct. So seakan-akan Ramadan is the center point of your life. Yes, because of the importance of Ramadan. So kita kena have that particular understanding. And I think that ini tak tahu kalau kita bincang benda ni tak tahu awal ke tidak, but I think that it's never too early to discuss this particular matter. Antara perkara yang penting sangat-sangat untuk kita selalu bincangkan mengenai agama adalah ulama sebut sebagai al-qabul, penerimaan. Kita buatlah macam mana pun, tapi kalau Tuhan tak terima dikarenakan cacat celah di dalam ibadah kita pun tak guna juga. So most important thing at the very end of it is to ensure that Tuhan terima. Kata para ulama, ini di antara soalan-soalan yang selalu kita dapat, Ustaz, macam mana kita nak tahu misalnya kita amalan kita diterima ataupun tidak, which is a very good question tu. Yes, correct. Right? Cuma secara khasnya memang tak ada cara untuk kita tahu. Kita tak boleh tengok app apa. App solat tik lah. Tak ada kan. Tapi kata para ulama kan, di antara Ibn Qayyim sebut benda ni, di antara tanda diterima ibadah adalah apabila kita bimbang mengenai penerimaan.
Dah habis solat, tiba-tiba kita bimbang, ya Allah, solat aku ni kau terima ke tidak ya Allah? Kalau ada orang bimbang mengenai terimanya ibadah, itu tanda ibadah telah pun diterima. Wish. Mana kita mengharap benda tu diterima lah. Powerful dengan benda ni. Ya. Kita kadang-kadang kita fikir, kita dapat solat di jalan dah. Kita baca Quran dah jalan. Actually, you cakap benda ni, it reminds me of, you know, the group of people that keep on macam question themselves. Aku layak tak? Aku layak, masjid terima aku tak? Aku pergi umrah Mekah, terima aku tak? I know, does Allah actually invite me, or ini betul-betul aku pergi just for aku pay own sake? So this is where I think it is a very good point to actually, you know, let our brothers out there yang mungkin diorang mungkin bertattoo, diorang rasa macam diorang ke belakang, diorang dalam golongan yang tak diterima. No, actually that's wrong. To me, at the end of the day, like the few episodes we talk about, is niat kita sih. When they begin to even think about this, itu tanda that they are already on the right path. Trigger point Yes, correct. Bila mula kita bimbang mengenai penerimaan, insya-Allah itu tanda diterima. Correct. Tak boleh angkuh di dalam ibadah. Macam just because kita selalu pergi masjid, tak semestinya kita diterima apa? Yes, exactly. It's a social context lah, you know, like macam visual secara mata kasar kita nampak orang-orang pergi masjid. Dan orang-orang yang rasa diri diorang ditinggal, diketepikan ni, diorang tengok benda ni macam, alamak aku tak layak. Alamak aku ni macam kurang ni, aku ni kurang tu. I pernah ada satu experience yang I pernah cerita benda ni in some of my classes. I pernah dulu dekat office kat Arab Street kan. So kita nak pergi Masjid Sultan. Okay. Alamak tersebut nama masjid dah, tapi tak apa lah. kita nak, I nak pergi, I daripada office I tengah jalan. And then I nampak ada satu orang ni jalan sama arah ke masjid. Okay. And dia ni memang, orang cakap memang gambar satu badan lah. Batik lah. Memang sampai ke muka lah. Tapi dia jalan arah ke masjid tau. Okay. And you see in his walk, memang nampak kegelisahan. I rasa, I felt that dia akan bimbang, orang ni lain aku macam mana. Label dia, yes. Ni orang terima aku ke tak terima ke. Now he's walking towards mosque. I naik, dia naik juga. Dia naik depan I. Tiba-tiba dia kena marah dengan pakcik kat depan lah. Aduh. Pakcik tu cakap, kau ni tak tahu nak tutup kau ni tak tahu, kau ingat kau boleh pakai macam gini je masuk masjid. Dia automatically pusing and turn away. I macam nak breakdown, I macam nak nangis lah. I fikir macam, what if that was the moment that he's going to turn back to Allah and become a better person than kau pakcik? Yes, exactly. Kalau di hari kiamat kelak Tuhan tanya, kenapa kau tak memudahkan urusan dia tapi kau menyusahkan urusan dia? Kau nak jawab apa nanti? Well, this is the problem lah. No, That entire dia trauma apa? No, the thing is, yes, kita nak cakap pakcik salah ke pakcik tak salah, that one is another thing to look at. Pada I pakcik salah. Of course. I mean, kalau nak cakap kasar, memang pakcik kurang ajar. Tapi babe, this is how. I hope pakcik-pakcik yang tengah dengar ni pun tengah tengok ni pun lah. Siapa pun actually. Kita try to menerima orang. That's why macam last episode kita cakap pasal bersangka baik. Kita nak kena adakan benda tu sih. You bersangka baik, babe, trust me lah, you punya hidup lebih aman. Betul. Lebih macam you boleh terima orang daripada kalangan mana, angle, sudut mana pun. Betul. Miskin ke, kaya ke, pakai baju smart ke, pakai baju kutu ke, and all that. So kita try to throw this away, especially dah dekat masjid sih. You know, kita tak boleh start, we need to slowly kick out this stereotyping of you know, labeling people and all that. Kau tak tahu dia orang, kalau Allah boleh tunjuk, malaikat boleh tunjuk dia ni yang badan tattoo full, dia punya pahala seberapa banyak. Betul, terkejut. Malu sih. Betul. Malu sih orang-orang tu yang mungkin label orang hari-hari. Kita seharusnya facilitate people. Correct. Itu je tugas kita. Betul. Doakan Exactly. orang, mudahkan urusan orang. Itu je. Correct. And I believe that syurga Tuhan itu luas untuk semua orang, insya-Allah, yang nak kembali kepada Allah. Of course. Sekarang masalahnya lebih kepada yang nak balik dengan Allah, tak ada masalah dengan penerimaan Allah. Yes. Dia lebih masalah dengan penerimaan manusia. Itu yang sedih kan. Manusia penerimaan ni agaknya lebih, yalah, benda yang kita boleh nampak. Penerimaan Allah SWT tu benda gaib. Yes. Kita tak tahu macam mana. And which is kita tahu Allah SWT menerima. Betul. Dengan dalil-dalil yang Allah kata, kalau kau datang dalam keadaan merangkak, Betul. Allah akan datang dalam keadaan berlari. Kalau kau doa pada Allah, Allah akan dekatkan kau. Qul ya ibadiyallazina asrafu. Kira ayat-ayat Quran dah tunjukkan ni, Allah SWT punya penerimaan terhadap orang-orang ni. Allah tahu. Allah gunakan term-term asrafu, orang-orang yang melampaui batas daripada melakukan maksiat dan sebagainya. Allah tahu. Even Firaun pun ayat tu kira man untuk semua orang. Termasuk juga Firaun, Allah tetap panggil qul ya ibadi. Allah panggil dia sebagai hamba juga, walaupun dia dah
went stray Dah jauh terpesong pun. habis lah. Yes. Tapi Allah SWT tahu yang mungkin ada waktu terdetik yang mungkin dia nak balik pada Allah SWT. Tapi bila kita tengok konteks sekarang ni, which is rasanya mungkin dah kurang orang punya penerimaan yang tak baik terhadap manusia ni, kurang lah sekarang. Tapi masih ada. Dan Ada masyarakat lah, kita ya, masih takut nak jejak kaki dia dekat masjid dan sebagainya. Mungkin satu bab penerimaan manusia. Lagi satu untuk apa yang I rasa bila you nak berubah ni, ada juga unsur-unsur yang datang daripada godaan-godaan syaitan. Hasutan-hasutan syaitan yang buat rasa tak apalah, kau kalau masuk masjid ni orang tak nak terima kau. Kau kalau masuk masjid ni, benda tu akan ada. Yep. Ini permainan syaitan bila you nak dekat dengan Allah SWT. Dia akan buat you rasa berdosa, you penuh dengan maksiat dan sebagainya untuk you berhenti daripada situ. So in a way, kadang-kadang ada orang yang secara tidak langsung dia tak pernah pergi rumah Allah pun, tak pernah ada pakcik judge dia pun, tapi dia rasa yang dia tak layak. Itu adalah permainan syaitan actually. Correct. Nak tunjukkan yang kepada dia supaya dia berhenti daripada nak dekat dengan Allah, which is banyak orang jatuh kat benda tu dulu. The last few steps Bila dia dah alamak tak boleh aku, terus sudahlah, U-turn, patah balik. So ini benda yang kadang-kadang untuk sesiapa yang nak memperbaiki diri dia, you kena counter ni dulu benda. You kena lawan dengan benda ni dulu. The first stage tu lah. Sebab for me kalau you boleh override benda ni, insya-Allah apa orang sangka terhadap you akan buat bodoh. Betul. Sangkaan orang tu untuk you secondary, because aku datang sini bukan untuk engkau. Aku datang ni untuk Allah SWT. Dia dah beat syaitan tau. Yes. First layer tu dia dah beat syaitan. Because syaitan tengah tunggu ni. Manusia dia tak ada benda. Banyak perkara, even kita berumah tangga, kita kahwin, syaitan nangis. Yeah. Kita nak berbaik dengan orang silaturahim, syaitan pun jatuh. Jadi ini time-time dia yang syaitan akan buat, duk kau banyak maksiat, kau jangan Syaitan buat duk Syaitan cakap, duk. Syaitan dah Kau jangan dekat duk. Kita juga dapat dalam Quran bila Allah sebut wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang, siapa yang nak letak usaha, berarti dia go through all of these pressures tapi dia cakap aku nak try juga. Tuhan cakap kita bukakan bagi dia jalan yang banyak. You put in the first step, Allah permudahkan semuanya. Betul. It's the first step lah. It's the first step. It's the first step, yes. Syaitan bertopengkan manusia ni kita letak tepi lah, kita jual. Tapi permulaan tu diri sendirilah. Memang kita mungkin dah 20-30 tahun tak pernah dekat dengan masjid. Tiba-tiba kita nak dekat, Susah. kita berdiri pun tak boleh terima benda tu. Of course. It's not smooth sailing lah sebenarnya cakap. Tapi benda tu, kita lalui benda tu, settle apa orang nak cakap lepas tu kita dah tak peduli. Ada satu abang ni yang I kenal yang memang bertahun-tahun dalam all this thing lah, benda-benda yang ni, the moment dia berubah dia lawan diri dia dulu tu. Sebab dia rasa ujian yang paling besar bukan orang, diri dia. Sebab selama ni aku pergi jalan mati pun, orang kutuk aku, orang cakap kau buat benda haram, aku jalan terus je, dia cakap. Tapi kenapa bila ada kebaikan ni aku nak tahan pula? Nampak tak? Dia kata aku dulu jalan mati pun ada orang puji, ada orang kutuk apa, aku jalan terus je. Kenapa bila jalan benar ni aku tak nak teruskan perjalanan aku? Betul. So dia lalui proses tu, lawan diri dia dulu, barulah lepas tu dia masuk ke mana-mana dia rasa macam tak apalah. Dia nampak pakcik tadi pun tak ada benda lah. Because dia rasa memang sepatutnya aku dilayan macam gitu. Sebab aku memang dengan fizikal dia macam gitu, nak buat macam mana mesti akan ada orang tegur apa. Takkan you masuk terus orang nak puji kan. Tapi itu dia punya the small steps yang akan permudahkan perjalanan dia. Macam mana you cakap tadi, ayat Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perjalanan Allah akan buka pintu hidayah, buka pintu jalan supaya dia dipermudahkan. Makin banyak orang sayang dia. Mungkin satu orang je kutuk dia, tapi banyak orang lain yang bagi support dan sebagainya. Tapi you kalau tengok orang yang dah berubah macam gitu kan, bila diorang dapat kebenaran, bila diorang dapat kehidupan lebih bagus, diorang punya appreciate agama ni lain macam sikit. Yes. They totally become a different person. Kadang-kadang benda tu yang kita rindu sih. Betul. Kita sebagai orang yang dah diberi hidayah Allah SWT, sebab benda ni dah berjalan lama, daily, benda hari-hari kita tak dapat renew unless kita jatuh. Betul. Sampai kadang-kadang macam kita tengok orang nak berubah tapi dia masuk 50-50 je. Tak faham. So bila kita tengok macam kau nak jadi baik ke nak jadi ni? Oh, tak, aku tak jadi baik, aku nak jadi diri aku. Dia kalau baik ni tak perlu nak jadi diri kau, tak. Baik-baik. Betul. Masuk aje. Mana Allah kata ya allazina amanu dkhulu fis silmi kafah. Masuk sepenuhnya. Because bila you masuk sepenuhnya, you automatic dia akan jadi you jadi diri you juga, tapi in a better version. Kalau you tak berubah, sama juga dengan dulu, tambah dengan ada solat dan ni semua, macam tak berubah pun. Tak ada titik perubahan di situ.
So perubahan yang kita cakap lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni, rasa ramai yang berubah. Ramai yang dah tak pernah pergi masjid. Belum pernah baca Quran, dapat baca Quran. Cuma kita sekarang masalahnya untuk kita juga is macam mana kita nak continue semangat ni sampai bertemu dengan the next Ramadan. Itu yang kita tengah bincangkan tadi, macam you cakap, Ramadan is the center point dalam kehidupan kita dalam setahun tu. Kita tengah look forward for the next Ramadan, hoping that the whole year akan bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sama juga semangat kita. Pokoknya kena tukar screen saver lah. Ramadan hari-hari tu. Badar Badar Tapi touching on your point, I think this is like the perfect time lah, you know. We are in Ramadan. I think those people out there yang rasa apa yang diorang rasa about topik yang kita berbual ni, yang mungkin asyik nak datang U-turn, asyik nak datang U-turn. So I think this is the perfect time to all of you brothers and sisters, you know, yang tersangkut dalam that zone. This is a time for you to actually, it's okay. You fight yourself. You tell yourself that, aku nak buat ni untuk diri aku and for agama. And continue this journey of yours lah. And kuatkan diri, cekalkan diri, forget about the pakcik and all that. Pakcik lah. Kesian pakcik tu. Tapi tak ada nama kan. Mudah-mudahan Tuhan berikan dia hidayah lah. Yes, correct. I think dulu memang cerita ni memang terkenal. Masjid-masjid kita memang very sensitive about all these issues kan. Tapi babe, of course also partly masjid-masjid pun must do their part also lah to slowly look at these things all layer by layer. You see, kita tak boleh straight away terus judge. Macam I pun pernah nampak berapa kali juga tau, I macam perasan juga, you know, macam you know those macam yang ada kecacatan masuk masjid saja nak minta makan ke nak minta apa, habis kena halau. Alamak. Kau duduk sana, kau jangan kacau orang, jangan kacau jemaah lain. Yelah, konon nak minta derma and all that, right? It's like macam, come on lah, kita adab sih. This is where adab kicks in now. You punya Islam tu beauty dia datang daripada first number one is adab you. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi bila cakap pasal masjid, pasal I pernah kerja kat masjid. No, nothing against them. Yeah, nothing against them. For me, realitinya masjid tempat yang sesuai untuk benda ni. Tapi kita menerima individu-individu yang bukan berpendidikan macam orang masjid. Orang yang berada di masjid ni tak semuanya orang yang berhati berilmu masjid. Yes, correct. Berilmu ke sebab ada yang memang kerja sebab kerja, ada yang memang buat masjid tu macam rumah dia, ada yang buat masjid tu macam community rumah center. Ada yang curi selipar. Masih lagi So like kadang nak blame masjid rumah Allah, tapi yang jaga pun memainkan peranan besar untuk tarik masyarakat. Sebab tu lain masjid, lain approach. Ada masjid yang very friendly dengan orang. Correct. And kebanyakan lah masjid-masjid kita di Singapura, alhamdulillah kita tengok yang banyak kira senang untuk pergi masjid, senang nak share benda ni. Tapi kadang-kadang balik pada individu tertentu. Kadang bila you dapat treatment yang tidak baik, salah tu bukan balik pada masjid, tapi pada orang tu sendiri. Pada orang tu sendiri. You tak boleh nak expect semua orang. Betul. Satunya orang yang melayani orang-orang kat masjid pun, diorang melayani ribuan orang. Penat dengan macam-macam komplain dengan benda-benda. Itu pun memang kita nak kena put in lah. Benda-benda ni. Tapi at the same time, orang-orang yang menjaga masjid pun kena tahu yang rumah yang you jaga ni adalah rumah Allah. You akan dipertanggungjawabkan sekiranya orang-orang ni tak datang balik. Ditanya nanti. Allah akan tanya kenapa macam gini dan sebagainya. So apa yang kita conclude lah dalam cerita ni is, rumah Allah ni ujian dia pasti lebih banyak. Yes, correct. Cuma apa yang kita boleh buat sekarang is, kalau kita kat tempat orang yang menjaga rumah Allah, kita welcome orang ni. Betul. Kita jadikan rumah Allah ni tempat untuk orang mendapatkan yalah jawapan-jawapan yang orang tak tahu. Correct. And kurangkan menghukum orang-orang ni semua. Correct. Mungkin ada pakcik-pakcik yang tengah tengok pun, yang kerja kat masjid pun, mungkin orang akan cakap, alah kau cakap senang lah, kau try jaga orang-orang ni. Kau cakap okay fine, I agree. Tapi itulah specialnya jaga rumah Allah ni, ada sudut sabar juga. Allah test you sih. You know, this is like you sedar tak sedar, this job is actually precious. You jaga. This is paling senang. Actually. You are the chosen one sih. You dapat pahala paling senang sih. You satu kali mau lantai, satu kali pijak. Itu yang kita faham, pahala senang tapi dosa pun senang. Correct, that's the thing. Itu yang ada dia punya cabaran dia lah. Cabaran dia. Sabar, betul. patience. Dia macam orang selalu sangka yang kalau duduk Mekah ni ada di pahala.
Hari-hari buat semua dapat nikmat dan sebagainya. Berapa banyak orang yang kat Mekah pun tak dapat pahala orang yang pergi umrah dan sebagainya. Berapa banyak orang yang mati kat Mekah pun bukan mati macam kita sangka mana mati kita sangka syahid tu. mati syahid, yeah. Jadi Allah pilih dari sudut apa yang diorang lakukan dan sebagainya. Cuma at the end of the day, dengan semangat Ramadan ni, kita nak cakap moving forward, following year kita jaga Ramadan, kita jaga masjid. Benda-benda ni kita kena selalu ambil lah, jaga betul-betul supaya kita juga dijaga oleh Allah SWT. At the same time, rumah Allah tu terjaga dengan Amin. fitnah. Kita upgrade diri kita lah. Yes. Terus Just a small point Kalau kita tengok sejarah Nabi pun, orang yang masuk Islam zaman Nabi kan, kalau kita nak letak purata, 90 ke 95% orang yang Islam tu, sahabat-sahabat Nabi, convert apa? Berarti Orang yang baru lah. Orang baru. yes. And ada pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi tu, kalau baca sejarah, diorang disebut sebagai Sa'aliqah. Sa'aliqah ni berarti gangster. Banyak tau gangster-gangster yang masuk Islam. Antaranya sahabat-sahabat Nabi macam Abu Zar Al-Ghifari. Yeah. Bila awal jumpa Nabi tanya kau ni siapa? Dia cakap nama aku Abu Zar. Daripada kabilah mana? Dia cakap Ghifar. Nabi jadi macam segan. Nabi jadi kecil. Pasal Nabi tahu ini memang kepala gangster besar ni. Okay. Tapi akhirnya bila diorang masuk Islam, diorang gunakan apa-apa kebaikan, talent yang ada pada diri diorang untuk kebaikan lah. Yeah. Kalau dulu gangster, sekarang jadi Diorang bodyguard. convert lah. Sekarang jadi bodyguard Nabi. Yes, Kalau dulu pailang sekarang Warrior. General. General, yes. So apa pun, wherever that you come from, you know what? There is always something good in you. Ramadan can contribute ini back to exactly. Islam, yes. So kita kena gilap. So Ramadan ujung-ujung ni is that opportunity untuk kita just commit insya-Allah and be a better person. Itu yang kita nak. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah kita doa untuk yang dengar dan juga untuk diri kita lah. Kita dulu. Of course, Sama-sama dengan adanya peluang Ramadan ini, semoga diberikan peluang sekali lagi. InsyaAllah. Ya, bukan senang kita nak bertemu dengan Ramadan. So ambillah peluang ni betul-betul, semangat kita ni kita teruskan. InsyaAllah. Dengan akhlaknya, dengan apanya, kita boleh sama-sama renew balik lah kita punya keimanan, diri kita to be a better person lah. Moving forward, insyaAllah kita jadi a better person insyaAllah. Dengan itu saja kita akan bertemu pada episod yang seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.